If you smell what the Rock is cooking. Susah betul lah nak buat kening ni. Sabar je lah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sebab apa tadi saya mulakan dengan If you smell what the Rock. Yang itu antara ungkapan popular ataupun pengenalan lagu bagi penggusti The Rock dalam WWE. Sebab apa ceritanya pada malam ini, kita ada penggusti juga pada malam ni yang namanya disebut-sebut oleh Booker T. Siapa kalau nak tahu kena saksikan, kena tunggu selepas ini. Dan juga ada sukan tag ball, sukan yang semakin popular. Ronaldinho main sukan tu, dan dalam masa yang sama yang baru ni yang main Robert Lewandowski. Nanti kita akan cerita semuanya selepas ni dalam Bual Konti. Okey, bersempena dengan Hari Sukan Negara pada malam ini, kita tak nak cerita banyak sebab apa? Tadi saya dah bagi tahu kita nak bawa penggusti dan juga sukan tag ball pada malam ni. Selain daripada Encik KJ Siva, Presiden Persatuan Tag Ball Malaysia, bersama dengan saya Ayes Syaukat Fonseca Farid, bersama dengan saya di talian sekarang. Assalamualaikum Encik Ayes. Waalaikumsalam. Apa khabarnya? Dekat gelanggang Gusti tu, janganlah ajak lawan saya. Saya minat yang the 180 pound The Undertaker. Yang tu saya boleh. Kalau kata ajak lawan, tengok apa cakap? Announcer. Permulaannya Booker T, salah satu nama besar dalam penggusti profesional seangkatan. Kalau saya dulu, saya tengok zaman Kurt Angle, Undertaker, itu nama-nama besar dulu. Booker T ni juara dunia 6 kali. Berkata mengenai Encik Ayes, seorang yang istimewa, penggusti profesional yang istimewa, yang tak ada pada penggusti lain. Dan Booker T nak bawa Encik Ayes ke gelanggang WWE satu hari nanti selepas berakhirnya pandemik. Benda tu sebenarnya terjadi tanpa pengetahuan lah, interview tu. Tak tahu pula yang tukang interview tu akan tanya soalan pada saya. Tapi alhamdulillah kebetulan Booker T pun dia seorang yang sangat follow career saya. Jadi dia berpendapat yang saya ada sesuatu di mana ada pada wrestler-wrestler pada zaman dulu, tapi saya juga gabungkan dengan elemen-elemen wrestler yang ada pada zaman sekarang, yang pada dia adalah masa depan kepada pro wrestling. So macam Booker T nampak potential dalam benda tu, menyebabkan dia menjadi sangat berminat dengan career saya. Dan insyaAllah kita tunggu selepas pandemik ni, memang dia ada janjilah untuk bawa saya ke USA. InsyaAllah. Dengan pengalaman lebih 10 tahun Encik Ayes, bukan setakat dalam bidang gusti, dalam bidang stuntman Malaysia, macam-macam Encik Ayes buat ni. Okey, pembikin filem, penggusti, scriptwriter, penulis skrip, pengasas wrestling Malaysia. Lepas tu sekarang kita ada pengasas Impact Wrestling yang ditubuhkan pada tahun 2020. Encik Ayes Ya, betul. Okey, Encik Ayes juga melahirkan Diana Phoenix. Yang tu anak didik hasil didikan Encik Ayes sendiri, yang disenaraikan 30 Under 30 2020 Forbes Asia. Yang mana langkah beliau tu sudah semestinya ingin menjadi salah seorang penggusti profesional juga, macam Encik Ayes sendiri. Adakah Encik Ayes melihat Diana Phoenix ni mempunyai kelainan, mempunyai sesuatu yang tiada pada penggusti-penggusti, lagi-lagi wanita? So macam Nur Phoenix Diana ni, dia adalah satu perwatakan yang sangat unik, yang orang cakap cuma dia seorang je lah kat dunia ni penggusti wanita yang berhijab. Benda ni even the world acknowledges, macam satu dunia tahu pasal benda ni. Dan dalam industri gusti pun ramai yang berbincang pasal dia, ramai yang kenal dia. Dan saya rasa benda ni akan bantu dia dalam jangka masa yang panjang dalam karier dia in pro wrestling, disebabkan keunikan yang dia ada ni. Jadi adakah dia berpeluang untuk dibawa pergi lebih jauh ke peringkat lebih tinggi? InsyaAllah saya rasa macam berbanding dengan saya, potensial dia lebih besar. Sebab market dia saya bercakap lebih besar daripada lelaki lah. Sebab lelaki, penggusti lelaki benda tu orang cakap it's a normal thing, satu dunia ada.
dan beratus ribu penggusti lelaki ada. Tapi berapa ramai dalam dunia ni ada penggusti wanita yang berhijab? Dia seorang je. So benda ni yang membuatkan dia stand out dalam industri ni, yang menyebabkan potensial dia jauh lebih besar berbanding daripada orang lain lah. So kalau saya cakap, kalau dalam Malaysia ni satu orang yang boleh pergi jauh, dia lah orang itu. Encik Ayis merupakan pengasas Gusti Profesional Malaysia dan juga pengasas Impact Wrestling yang telah pun melatih ratusan orang yang untuk menjadi penggusti profesional, dan sudah semestinya ada nampak bakat istimewa pada setiap lelaki dan juga wanita yang ingin menjadi seorang penggusti profesional. Bagaimana dan siapa sebenarnya yang Cik Ayis nampak untuk karier masa hadapan yang lebih panjang, yang muda-muda ni? Ya, sebenarnya ramai student saya yang berbakat yang saya rasa boleh pergi jauh. Tapi mungkin saya tak nak sebut nama sebab saya ni sejenis seorang coach yang di mana saya tak suka puji lebih. Sebab kalau puji lebih, kadang-kadang kita punya student ni besar kepala. Jadi dia akan rasa macam dia hebat lah. So benda ni adalah satu benda yang saya kurang expose kepada mereka, sebab saya nak mereka semua menjadi humble. Sampai berjaya pun kita tak humble. Jadi nama tu tak nak sebut, tapi memang ramai yang berpotensi. Lebih-lebih lagi bila saya berikan diorang ilmu apa yang diperlukan di dalam industri. Sebab benda ni penting. Pro wrestling bukan sahaja semata-mata seperti teknik dan juga apa yang kita nampak dalam ring, tapi ini juga kita kena faham daripada sudut bisnes, kita kena faham daripada sudut branding, kita kena faham daripada sudut perspektif psikologi, cara nak bermain dengan emosi penonton. Jadi benda ni adalah benda yang diperlukan oleh syarikat-syarikat besar seperti WWE. Jadi saya membekalkan ilmu ni kepada mereka semua agar mereka boleh ambil dan meningkatkan lagi peluang diorang ni untuk berjaya dalam bidang luar negara. Dan mungkin ada sesuatu yang ingin Encik Ayis buktikan kepada KBS, apa lagi yang belum direalisasikan? Okey, jadi pertama sekali saya rasa ramai orang Malaysia dan juga orang-orang atasan yang masih confused tentang apa pro wrestling ni sebenarnya. Mungkin ramai yang cakap alah wrestling ni berlakon je, alah wrestling ni macam drama sekian-sekian, tapi ramai tak tahu yang wrestling ni adalah sejenis sukan hiburan yang unik, di mana dia menggabungkan elemen-elemen sukan dan juga elemen-elemen persembahan. So benda ni membuatkan dia jauh lebih susah, sebab ramai yang tak sedar cara seorang pro wrestler training adalah sama seperti seorang atlet yang elite training. Kita punya training memang sangat berat. Saya sendiri training 6 kali seminggu dan juga dalam 6 kali seminggu, kadang-kadang 2 kali sehari. So kita punya latihan sangat berat dan dia menjadikan kita seperti seorang atlet yang elite. Jadi benda ni saya rasa perlu di-highlightkan. Dan keduanya, ramai anak didik kita Malaysia ni ada potensial yang besar, sebab selain daripada saya, ada lebih kurang 10 hingga 15 wrestler Malaysia yang sudah keluar negara dan membuat persembahan, dijemput di syarikat besar lain. Jadi potensi dia sangat besar. Kami cuma perlukan support daripada orang-orang Malaysia dan juga support daripada orang atasan lah untuk nampak benda ni, untuk diperkembangkan lagi untuk jadi sesuatu yang lebih besar. Nampak tu, walaupun nampak dalam Gusti ataupun wrestling ni nampak macam hiburan, tetapi dalam masa yang sama menaikkan nama Malaysia di luar negara. Orang kenal Malaysia, orang kenal Ayis Fonseca, yang ni orangnya, salah seorangnya Diana Phoenix yang pakai tudung penggusti tu. Jadi bagaimana sebenarnya mereka ingin diberikan pendedahan yang lebih, dan bagaimana mereka nak dapatkan akses menjadi seorang penggusti profesional? Dekat Malaysia ni ada dua pilihan, sama ada di MyPW, di Malaysia Pro Wrestling, ataupun di Impact Wrestling lah. Kita ada platform yang berbeza. Tapi bila kita belajar benda ni, yang kita akan tahu sama ada Gusti ni sesuai ke tidak dengan kita. Sebab ramai yang sangkakan yang Gusti ni senang, tapi sebenarnya bila dah cuba baru tahu sakit dia macam mana, baru tahu susah dia macam mana. Yang keduanya, kena juga belajar daripada segi bisnes wrestling ni. Sebab wrestling ni adalah seperti show business, seperti dunia filem. So bila kita faham aspek hiburan dan aspek bisnes di sebalik pro wrestling ni, kemungkinan untuk kita berjaya itu adalah lebih tinggi. Dan yang ketiganya, kalau nak exposure tu, sekarang ni zaman yang orang cakap zaman canggih lah, zaman internet. Jadi ada pelbagai platform kita boleh gunakan untuk cuba keluarkan nama kita di luar, seperti di YouTube, di Facebook, Vimeo, Instagram dan Twitter. Seperti manalah saya di-discover oleh orang seperti Booker dan juga promoter-promoter wrestling lain adalah melalui online lah. Jadi
yang paling penting ialah mengambil langkah pertama untuk mulakan latihan. Nak capai impian tu boleh pergi ke Apex Wrestling, pergi jumpa Encik Ayes. Nanti ada dekat Damansara, nanti kongsikan detail kat mana tu Encik Ayes. Okey, jadi sekarang ni banyak kita punya plan terbangkit disebabkan oleh pandemik dan juga SOP. Banyak benda yang tak boleh buat. Tapi insya-Allah sekarang ni kita tengah menunggu masa untuk pandemik ni menjadi endemik. So kita banyak sektor akan diperbukakan lah. Jadi sebagai contohnya, kita ada satu filem terbitan Apex Wrestling sendiri, iaitu Gila Gusti, yang akan keluar mungkin insya-Allah dalam bulan Januari. Lakonan Elizabethan, Datuk Jalaluddin Hassan, Syafiq Naswib. Dan selain daripada itu, kita juga akan cuba untuk melakukan event yang lebih kerap, live event untuk rakyat-rakyat Malaysia, untuk nak tengok pro wrestling live di depan mata. Dan kita akan bawa kawan-kawan saya daripada USA, daripada Jepun, bekas-bekas wrestler WWE. Jadi sekarang ni kita sama-samalah ikut SOP dan doakan bahawa negara kita semakin pulih. So bila dah pulih, insya-Allah semua orang boleh enjoy live pro wrestling. Buat masa sekarang ni akademi masih belum start lagi lah, sebab pandemik kan. Tapi kalau dah buka nanti, semua details kita akan share di Facebook page Apex Wrestling lah. Terima kasih Encik Ayes. Dan kalau Encik Ayes boleh, Diana Phoenix boleh, kita juga kalau rasa yang kecil-kecil tu jadi wrestling. Saya kalau dulu main wrestling dekat Tilam adik-adik lah yang kena. Sabar je. Itu memang biasa lah, kita semua buat benda sama. Okey, terima kasih banyak Encik Ayes Syaukat Fonseca Farid, pengasas Gusti Profesional Malaysia, My PW, dan juga pengasas Apex Wrestling, yang berkongsi sedikit sebanyak mengenai Gusti Profesional dalam Bual Konti pada malam ini. Terima kasih banyak Encik Ayes. Terima kasih, sama-sama. Baik, yang itu kita cerita mengenai penggusti. Kejap lagi kita cerita pula mengenai sukan tag ball. Kejap lagi jangan ke mana-mana, kita berehat seketika, kembali selepas ni dalam Bual Konti, bukan sembang biasa. Shaukat, this is The Undertaker, and from what I understand, you were inspired to become a wrestler by watching me. So congratulations on becoming a wrestler. Congratulations on starting your own promotion, and congratulations on being the largest star in Southeast Asia. Those are all very impressive. But don't get it twisted. Don't ever think you can cross the path of The Undertaker and not rest in peace. I've been defeated and brought down. Ooh, drop to my knees when hope ran out. Whoa, the time has come to change my ways. On this day, I see clearly. Okey, baik, masih lagi kita dalam Bual Konti. Malam ini kita nak cerita mengenai sukan yang semakin popular sebenarnya di Malaysia. Kalau di luar negara ianya bermula pada tahun 2012 diperkenalkan, tapi 2014 meja tu dibuat.
2016 pula duta tekbol Ronaldinho perkenalkan kepada dunia. Dah sampai popular dekat dunia ni, dah masuk ke Malaysia. Sekarang bersama kita di talian sekarang ni Presiden Tekbol Malaysia, Encik KJ Siva bersama kita di talian pada malam ni. Terima kasih Encik KJ Siva bersama dengan Bual Konti pada malam ni, cerita mengenai permainan tekbol ni. Saya sebenarnya kalau main Encik KJ Siva, saya tak okey sikit. Saya tengok banyak campuran pingpong ada, macam takraw pun ada dengan main bola sepaknya kan. Okey, macam mana sebenarnya daripada sejarah 2012, 2014 meja diperkenalkan, 2016 Ronaldinho main, yang itu yang jadi sebutan tu dekat dunia. Lepas tu macam mana pula masuk ke Malaysia? Okay, tekbol ni as kita semua tahu dia berasas di Hungary. So ada seorang kawan saya yang dia sembang tentang sukan yang main bola atas meja pingpong. So bila dia inform I game ni, I pun terminat lah. So I cuba cari dekat internet. Dan kebetulannya table tu sudah pun berada di Malaysia pada tahun 2016. Salah seorang football agent yang bawa table tu masuk, tapi dia tak dapat kembangkan sukan ini disebabkan dia tak dapat pergi ke kementerian and all that. So saya mengambil kesempatan ini berbincang dengan beliau dan saya terus ke Hungary sebab saya nak pastikan kita dapat rights untuk sukan inilah. So saya terus ke sana. Saya sudah pun berjumpa dengan tiga pengasas sukan tekbol ni. Salah seorang pemain bola sepak, salah seorang jutawan Hungary, salah seorang saintis. So kebetulannya dia ada sebab kenapa table tu curve. Dia punya scientific reason, disebabkan bola tu boleh pantul cepat. Bila dia terkena pada pihak lawan, so dia boleh pantul cepat. So dari situ kami berbincang dan mendapat rights untuk membuat sukan, menganjurkan sukan ini di Malaysia. Dan saya balik ke Malaysia, seterusnya saya sudah telah pun register Malaysian Tekbol Association. Tetapi cabaran dia bila kita register di Sports Commissioner, masalahnya bola yang kita pakai ini adalah bola saiz 5. Saiz 5 football. So Sports Commissioner pula cakap, oh ini ada kena mengena dengan bola sepak, so you tak dapat register, you kena pergi balik FAM. So kami berterima kasih lah kepada FAM sebab dia keluarkan surat, dia kata dia tidak ada kena mengena dengan sukan tekbol ni walaupun kami menggunakan bola saiz 5. Sebab utama kita menggunakan bola saiz 5 ini adalah sebab kebanyakan pemain-pemain EPL seperti mana kita lihat hari ini, Messi, Ronaldo, kebanyakan dia memiliki table tekbol di rumah mereka sendiri. Dan Encik KJ Siva, untuk kita cerita lebih jauh ke peringkat dunia sebenarnya, bagaimana pelibatan Malaysia dalam sukan tekbol ni? Kita dah ada wakil ke di peringkat antarabangsa? Okey. Pada tahun 2018 kami telah pun hantar tim kita pertama, Malaysia tim pertama ke pergi ke France untuk World Cup. Ash Albarin, pemain utama kita, telah pun mendapat top 10 in the world pada World Cup 2019. Okey. Sebab kami tak dapat menyertai kebanyakan pertandingan di Eropah disebabkan kewangan, sebab kita kena book tiket all that. Tapi kita boleh katakan Malaysia adalah satu tim yang mereka ingin melihat beraksi di jendela dunia semasa World Cup sebab kita punya single, double single pun ada perempuan juga, Eva Natasha daripada Sabah, pemain utama kami juga. Disebabkan Malaysia adalah negara yang pertama di Asia untuk menubuhkan persatuan. Jadi pihak FITEC International telah pun meminta MTA, Malaysian Tekbol Association, untuk memantau perkembangan di Asia selama 2 tahun. So kami pun telah dibayar untuk travel untuk seluruh negara di Asia untuk berjumpa dengan kandidat yang boleh dijadikan sebagai presiden negara masing-masing.
Tanya Encik KJ Shiva, kita ucapkan kepada Tekbol Malaysia sebab apa? Walaupun baru lagi 2016 tu diperkenalkan, dipopularkan, 2018 dibawa masuk ke Malaysia, lepas tu didaftarkan, 2019 kita dah ada pemain Malaysia di 10 ranking teratas dunia. Wow, terbaik lah Encik KJ Shiva. Kita nak mengetengahkan lagi rakyat Malaysia dan menaikkan lagi ranking pemain-pemain kita di peringkat dunia. Yang tu penting tu. Dalam masa yang sama, masalah utamanya adalah meja tak ada. Nak main meja tak ada, meja tak banyak. Jadi yang itu nak kena usaha sama dengan pihak kerajaan dan juga swasta. Itu penting. Dan dalam masa yang sama juga, pencarian bakat itu penting untuk sama-sama menaikkan sukan tekbol dan bermula daripada akar umbi. Bagaimana ia bermula dan bagaimana usaha persatuan untuk sama-sama ke peringkat bawah untuk mengetengahkan sukan tekbol ni dan memperkenalkan kepada murid-murid, kepada kanak-kanak untuk mengenali sukan tekbol ni. Okey, dalam soalan ni pertama sekali saya ingin berterima kasih kepada KBS sebab tahun 2019 ni mereka telah luluskan satu dana untuk MTA, Malaysian Tekbol Association, untuk kami jelajah setiap negeri dan mereka bekerja dengan KBS negeri. Setiap negeri KBS mereka telah pun memilih sekolah. So kerja kami adalah untuk mengantar table tekbol untuk 2 hari dan mengajar mereka asas, sukan asas. Tapi yang paling interesting di Bangi, Jalan 4, sekolah rendah Jalan 4 Bangi, di mana pengetua Puan Aja Ainun adalah penolong Presiden Tekbol Malaysia. Beliau telah pun memberikan peluang kepada kami untuk meletakkan satu table di sekolah beliau. Sebanyak 2,000 murid-murid sekolah rendah telah pun diberi peluang untuk mencuba tekbol table ni untuk PAS 3 tahun. Jadi ini adalah satu case study yang betul-betul bagus untuk kami. Sekarang kami ada 20 player yang bagus berumur 9 hingga 12 tahun di sekolah Jalan 4. Dari segi pengenalan sukan di sektor akar umbi ni adalah penting untuk fokus kepada 1-2 sekolah dulu disebabkan kekurangan kaki tangan, kekurangan table. So jadi kami nak fokus di beberapa sekolah yang boleh dululah. Dan cerita mengenai di Malaysia sebenarnya tekbol ni kita dah ada persatuan, kita dah ada kelab. Bila agaknya nak menganjurkan Liga Tekbol ni di Malaysia, Encik KJ Shiva? Okey, Liga MTL, Malaysian Tekbol League, logo dah siap, peraturan dah siap, semua dah siap. Itu tunggu tu, ramai yang tunggu. Macam tahun 2018 bila saya nak hantar national team ke overseas, kita tak ada bantuan. Kita memerlukan sebanyak 100,000 perbelanjaan. Dari segi liga ni, apa yang interesting sekarang ni, kami ada officially registered DBKL. DBKL adalah salah satu klub yang paling, saya rasa antara klub ni, MPOB, Majlis Palm Oil Berhad dengan DBKL adalah satu klub yang paling akan jadi musuh utama bila kita adakan liga ni dari segi klub. Dan dari segi association pula, negeri, dah 6 negeri officially registered. Kami masih lagi tunggu jawapan daripada 8 negeri lagi yang memerlukan kelulusan daripada Sports Commissioner. Jadi bila ada semua 14 negeri dan 10 klub, kita akan mulakan liga. Tapi cuma buat masa ni, tahun ni I rasa tak mungkin lah, mustahil. Mungkin tahun 2022 kami akan lakukan liga ni. So ini satu peluang kepada corporate sponsor yang tengah dengar lah. Betul. Kalau ada rezeki bolehlah hubungi kami. Perancangan dah ada, usaha dah digerakkan. Nanti kita kena tunggu tahun depan sebab apa? Persatuan negeri dan juga klub semua dah gatal kaki, lagi-lagi player lah. Dah tak sabar nak tunjukkan semua skill yang ada tu ke dalam sukan Malaysia, Sukma ataupun Sukan C untuk sukan tekbol ni. Okey. Kami telah pun diminta untuk menyertai Asian Beach Cup, Asian Beach Championship di mana under Olympic Council. So maksudnya kami telah tekbol ni sudah pun mendapat iktiraf. Cuma kita tak ada rezeki tahun lepas sebab tahun lepas Asian Beach Game di cancel. Asian Olympic Council telah pun memberikan iktiraf
sebagai sukan tagball ni akan dimasukkan ke dalam sukan Asian Games di masa hadapan. Kami dan seluruh Southeast Asia punya association tengah fokus dengan organizer tahun depan yang akan SEA Games tahun depan untuk memasukkan tagball. Ada sukan-sukan yang dah berusia 50 tahun masih lagi belum menyertai SEA Games ataupun Olympic Games. Macam mana you all berdapat baru 8 tahun? Saya rasa ini mungkin satu feedback yang sensitif untuk sukan-sukan yang tak dapat diiktiraf ini. Bukan salah sukan, adalah salah persatuan negara induk di dunia, sebab mereka tidak melakukan kerja mereka dengan secara heavy. Kenapa tagball boleh dapat pengenalan? Salah satu information adalah bila presiden saya Mr. Gabo buat presentation depan semua IOC, dia kata sukan ini adalah satu sukan untuk negara-negara miskin. Kenapa? Tidak perlu membina stadium, tidak perlu membina arena. You cuma memerlukan satu table, bermain di tepi jalan pun boleh melatih. Itulah satu satu informasi untuk seluruh negara, especially di Asian negeri macam Cambodia, Vietnam, Malaysia. Kalau kita nak buat arena untuk sukan tagball di Malaysia ni tak mampu, tetapi kami ada table, kami boleh melatih di mana-mana saja. Itu perancangan masa akan datang, nampak tu. Walaupun baby 8 tahun tagball ni, tapi nampak usaha telah pun digerakkan untuk jangka masa panjang. Tahniah kita ucapkan kepada VTech dan juga MTA. Sudah semestinya pelbagai usaha dan kerjasama dijalinkan bersama dengan pelbagai sektor kerajaan dan juga swasta untuk mengembangkan lagi sukan tagball ni di Malaysia. Terima kasih banyak Encik KJ Siva. Terima kasih. Itu yang menarik dalam Bual Konti bersama dengan Hari Sukan Negara pada malam ini. Dan kepada anda semua yang menyaksikan Bual Konti, terima kasih banyak. Sebagai sebuah keluarga Malaysia, kita budayakan sukan dalam kehidupan kita. Tak kira nampak tadi sukan tagball, sukan gusti, rasa ramai yang ada yang tak setuju, ada yang rasa macam tak kenal lagi sukan-sukan ni. Dah tahu kan? Inilah platformnya Bual Konti, memberitahu kepada anda Bual Konti bukan sembang biasa. Okey, baik, banyak lagi yang akan diberikan kepada anda minggu hadapan, hari yang sama, waktu yang sama dalam Bual Konti. Saya Faisal Azlan, signing off terlebih dahulu untuk malam ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bye-bye.